Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian online kita. Alhamdulillah, pengajian hikmah dalam kehidupan masih membincangkan dalam tajuk masa yang dikhianati. Ataupun dalam bahasanya, adakah kita mengkhianati masa? Kenapa kita membincangkan tentang masa? Kerana masa ini adalah modal utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan semua perkara yang ada atas muka bumi ini. Bermula dengan masa. Lalu masa itu diterjemahkan dengan dalam konteks perbuatan, amalan. Di situlah kita nak lihat bagaimana kita faham tentang kebijaksanaan kita di dalam memahami kehidupan melalui kita mengkaji dan memahami akan erti tentang masa. Dalam kaedah soft, kita ada kaedah dalam perbahasan kita. Kaedah kita mengkaji kehidupan. Kita kaji kehidupan dan kita lihat memang berkisar disebut tentang kebijaksanaan. Seseorang itu tergantung terhadap bagaimana dia menguruskan masa dia. Dan masa ini bukan berkisar tentang benda dan kita dah bincangkan sebelum ini. Dan masa itu adalah nyawa. Bagaimana dia menguruskan nyawa dia lah. Ataupun nyawa itu tentang kehidupan dia. Bagaimana dia menguruskan kehidupan dia. Dan kehidupan ni bukan berkisar tentang benda. Kehidupan ni berkisar tentang hamba dan pencipta. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, bantu saya barakah lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni. Bagi yang baru mengikuti, selamat datang. Pengajian kita, Alhamdulillah, boleh tengok balik yang lepas-lepas. Banyak ada sahabat-sahabat kita yang dah combinekan pengajian-pengajian yang lepas. Boleh rujuk balik perbahasan-perbahasan kita yang sebelumnya. Semuanya berkisar tentang bagaimana nak membina kefahaman yang sebenar dalam kehidupan kita ini. Ini ada satu tuntutan. Satu tuntutan. Mengaji dalam bab kehidupan ni. Mengaji tentang apa? Mengaji tentang tauhid dan tasawuf. Cuma terjemahan dalam kehidupan tu bagaimana? Wajib kita memastikan hidup kita ini berada dalam landasan yang mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu wajib, menjadi kewajipan nak memastikan kehidupan kita ini sejajar dengan kehendak apa yang Allah kehendaki. Baik, Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, seperti biasa, kita melazimi amalan membaca surah Al-Hadid. Mudah-mudahan Allah rahmati amalan ini, Allah berkati kita, Allah berikan fadilat daripada bacaan surah Al-Hadid ini. Dan seperti sedia maklum, membaca surah Al-Hadid ini, kata Nabi SAW dalam satu ayat itu, fadilatnya lebih daripada 1000 ayat. Iaitu ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir. Dan ayat surah Al-Hadid ini membincangkan tentang bagaimana Allah letakkan sifat kekuasaannya itu pada besi.
Ya, takrifannya pun hadid itu besi. Besi ni sinonim dengan kuat. Jadi kita minta Allah kuatkan. Apa yang kita nak Allah nak kuatkan? Hati kita. Bagaimana Allah boleh kuatkan besi? Maka kita minta Allah kuatkan hati kita. Ya. Kemudian Allah kuatkan sistem imunisasi badan kita. Antibody badan kita Allah minta kuatkan. Ini kita berhajat pada Allah. Allah minta Allah kuatkan seluruh kehidupan kita dengan iman, amal dan ketaatan. Itu. Moga-moga dengan bacaan ini Allah terima amalan kita insyaAllah pada malam ni. Baik, mari sama-sama kita mulakan. Hanya dah bersiaran, boleh ambil tafsir insyaAllah ataupun mushaf Quran. Ataupun buka lah, kalau nak buka handphone pun buka lah, tengok Al-Quran online, boleh, tak ada masalah. Cuma saya memang takkan buka online punya bacaan di kaca di paparan. Cuma saya nak anda sendiri ambil dan tengok. InsyaAllah, mudah-mudahan itu juga satu usaha yang Allah kira sebagai bersusah-susah untuk agama, insyaAllah. Baik, mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sudah jemaah yang dimuliakan Allah SWT, selesai sudah bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Hadid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat fadilat daripada bacaan pada surah Al-Hadid yang dijadikan amalan kita setiap kali sebelum tidur sebenarnya. Bacaan ketika Nabi SAW, surah Al-Musabbihat, surah yang dibaca ketika menjelang tidur. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam ni kita akan sambung pengajian kita. Kepada yang dah bersiaran, Alhamdulillah, teruskan kita sama-sama menumpukan pengajian kita pada malam ni. Saya nak membincangkan menyambung tentang bagaimana keadaan kita apabila merujuk pada surah Al-Ahzab ayat 72
yang kita dah bacakan tempoh hari, insya-Allah. Dan surah Al-Ahzab ayat 72 itu menyatakan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada gunung. Allah tawarkan amanah kepada gunung. Khair. Mari kita bacakan ayatnya lagi sekali. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang. 3 ciptaan Allah SWT yang dari segi saiz super besarlah. Langit, Masya Allah. Langit bukan langit yang kita nampak kat atas ni je. Langit, sehinggakan ada 7 petala langit, 7 petala bumi. Lapisan langit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Tuan langit, ya Allah, 7 lapis. 7 langit. Inilah ada juga perbincangan 7 daripada 7 maqamat kedudukan dalam yang membawa kepada nafsu, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Tu martabat nafsu sehinggalah kamilah. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, ciptaan langit 7 lapis, bumi pun 7 ke dalam. Kalau kita tengok kerak bumi, kalau belajar gunung, pasak bumi, ketika Allah jadikan Allah jadikan bumi bergoyang. Kemudian Allah jadikan gunung, diamlah dia. Hebat tak? Gunung hebat, tuan-tuan. Tiba-tiba, langit, gunung dan bumi enggan memikul amanah itu. Tetapi manusia ini, minha hamalahal insan, lalu dipikul amanah itu oleh manusia. Dikatakan di sini, manusia dipersiapkan untuk memikul amanah itu. Yang ni apa? Nyawa. Allah berikan amanah kehidupan. Maka ketika itulah, apa yang kita nak bincangkan sini ada berkaitan dengan masa. Sebab di sini Allah mengatakan, sungguh manusia itu, kana zaluman jahula, suka buat kezaliman, dan suka buat benda yang jahula ni, yang tidak cerdik. Jahula, jahil. Yang tidak patut-patut dia buat. Dengan amanah tu, dia khianati amanah. Baik. Amanah, sebelum kita sebut tentang amanah suami, isteri, duit, pangkat, yang berbentuk benda ni. Sebelum tu kita tak ada apa-apa lagi. Kita tak ada apa-apa. Bermaksud apa? Manusia itu dijadikan dari diri yang satu, tu Nabi Adam AS. Kemudian pasangannya itu Siti Hawa. Kemudian dari situlah ada zuriat keturunannya. Kita boleh rujuk dalam surah Ar-Rum ayat 20, 21. Itu kejadian manusia kat situ. Dan kita boleh rujuk dalam surah An-Nisa juga ayat 1. Kalau boleh rujuk tengok surah An-Nisa ayat 1 pun Allah berfirman yang mana Allah jadikan manusia dari diri yang satu. Dari diri yang satu bermaksud itulah kita punya tok kita. Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita rujuk surah An-Nisa ayat 1, boleh lihat dari diri yang satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Nampak? Allah suruh bertakwa. Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan menciptakan pasangannya. Wa khalaqa minha zawjaha. Zawj, itu zawj itu pasangan. Dan daripada Nabi Adam AS dijadikan pasangan Siti Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsira. Dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka dari diri yang satu, kemudian pasangan, kemudian keturunan, sehinggalah kita sekarang hari ini.
Baik, bermaksud sebelum kita ada semua benda yang ada kat muka bumi ni, bermaksud Allah jadikan manusia, kemudian jadikan pasangan, iaitu Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Kemudian di situlah keturunan-keturunan, bermaksud kita berasal pada mak ayah. Mak ayah lah keturunan pasangan. Baik, bila keturunan pasangan, kita tak ada apa-apa lagi. Kita katalah kita dilahirkan. Saya dilahirkan oleh mak ayah saya, pasangan, mak ayah. Saya tak ada apa-apa lagi. Anak tak ada, isteri pun tak ada, kerja pun tak ada, apa pun tak ada. Nampak? Jadi maknanya, sebelum kita berbicara soal anak pun amanah ya Ustaz. Suami pun amanah ya Ustaz. Duit pun amanah ya Ustaz. Nak, sebelum cerita yang benda-benda yang kita nampak depan mata, sebelum itu lagi Allah dah bagi amanah dah. Amanah apa? Itulah amanah kehidupan. Allah hidupkan kita. Itulah yang dinamakan roh. Ditiupkan roh, dalam itu termasuklah seluruh tanggungjawab. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian roh dihidupkan, jadilah dalam diri kita, lalu dipanggil bernyawa. Orang tak panggil berroh. Tak ada lagi orang sebut berroh. Bernyawa. Lalu nyawa itu bagaimana nak kira nyawa ni? Nak kira nyawa ni macam mana nak kira ni Ustaz? Maka nyawa tu dikiralah dengan masa. Lalu dipanggillah umur. Itulah merujuk kepada nyawa sebenarnya. Baik, bila kata umur, maka amanah umur itu, amanah kehidupan itu. Lalu dipertanggungjawabkan manusia ini, amanah yang pertama untuk beriman kepada Allah. Ittaqullah. Tu kata Allah suruh, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah jadikan kita untuk masa atau nyawa yang ada ni untuk kembalikan kepada Allah sepenuh nyawa sepatutnya. Seluruh hidup, tak ada separuh nyawa tak ada separuh. Kadang-kadang sekarang ni kita banyak takrifkan nyawa ni, kita bubuh dekat benda. Inilah nyawa saya Ustaz, anak saya inilah nyawa saya. Inilah nyawa saya, macam-macam. Kita cuba terjemahkan nyawa kepada benda. Oh, kalau tak ada, atau bahasa mudah apa? Matilah aku kalau tak ada kerja ni. Matilah aku kalau tak ada ni. Matilah aku. Bahasa mati ni kita mudah gunakan. Kerana apa? Sebab kita nampak hidup kita tu dah mula letak pada benda. Hati-hati. Matilah aku. Dan memang kita ni asal mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Baik. Jadi maknanya Allah jadikan manusia dan Allah takdirkan akan ada di kalangan kita ni yang musuh, yang beriman dengan tidak. Itu takdir Allah. Itu kekuasaan Allah. Allah boleh buat kita semua beriman. Boleh. Tetapi ini kekuasaan Allah. Lalu kita bersyukurlah, beruntunglah. Sebab kita dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Dipilih-pilih tuan-tuan. Beriman ni pilih-pilih, Allah pilih-pilih. Lalu rasakan diri kita terpilih. Ustaz, kenapa saya terpilih? Saya ada apa-apa kelebihan ke? Tak ada apa-apa kelebihan. Allah lebihkan melalui iman. Itu saja. Tak ada lebih apa. Allah lebihkan kita atas sebab iman. Itu je lah. Jadi, kehidupan kita ni, misi utama kita adalah untuk serah balik hidup kita ni untuk Allah. Ini yang gunung tak sanggup buat ni. Sebab gunung ni, kalau Allah bagi, senang cerita begini. Bila ada hidup, Allah bagi semua sifat Allah Ta'ala itu pada manusia. Apa maksud semua sifat tu? Semua sifat-sifat kekuasaannya. Semua sifat-sifat kekuasaannya, tuan-tuan. Baik. Kalau kita lihat di sini, Allah berikan semua sifat-sifat kekuasaannya. Yang ini ada pada manusia ni, tuan-tuan. Bermaksud bila sebut nyawa, mana hidup. Hidup ni saja bukan sifat kita, sebab sifat kita mati. Jadi sepatutnya sifat hidup ni, kita kena kembalikan kepada yang menghidupkan.
Kenapa kena kembalikan kepada yang menghidupkan? Sebab sifat manusia ataupun sifat makhluk itu mati. Sifat makhluk itu mati. Dia tak masuk. Okey. Boleh. Baik. Jadi sifat makhluk itu mati. Lalu di saat hidup itu ada pada kita, sifat kita adalah dihidupkan. Ini kita dah belajar, sifat kita adalah dihidupkan. Dihidupkan. Boleh. Jadi dah. Ni, tadi dia detect. Okey, baik. Sifat kita dihidupkan. Bila dihidupkan, adakah hidup kita sekadar Allah jadikan hidup yang kita nampak pada unsur jasad? Yang mana ini daripada jasad ni unsur tanah dan air mani. Surah Sajadah ayat 8. Ni min turab. Surah Al-Waqi'ah. Dan surah Ar-Rum. Ini Nabi Adam AS. Kita keturunan. Datang keturunan. Adakah sekadar itu? Tidak. Allah sempurnakan afidah. Pada itu ada afidah. Iaitu jiwa. Pada jiwa ni ada amanah sifat. Hanya ini tuan-tuan kena pegang ni. Baik. Ini, sifat ini Allah jadikan pada kita. Allah jadikan sifat kekuasaannya pada kita. Pada makhluk. Pada manusia. Sifat ni yang nak diberikan kepada gunung. Sebab hidup ni tuan-tuan, bila sebut hidup, bukan benda. Hidup bukan benda. Hidup merujuk kepada perkara yang tidak berbentuk. Hidup. Kehidupan. Sebut kehidupan tuan-tuan bukan merujuk kepada kebendaan. Kehidupan merujuk kepada satu, dipanggil kalau dalam bahasa ni apa, simbiosis. Itu kehidupan. Ada kehidupan lah dalam hutan ni. Dia bukan berbicara soal pokok. Tapi melihat ada aktiviti. Sebab tu hidup ni benda besar sebenarnya. Dan hidup bukan sifat kita. Sifat kita mati. Lalu bila kata dihidupkan, maka padanya itu berserta sifat. Sifat inilah dipanggil sifat-sifat kesempurnaan. Dalam pada kesempurnaan, ada sifat-sifat yang berlawanan daripada kesempurnaan itu. Itulah sifat-sifat mazmumah. Ini mahmudah lah ni. Mahmudah, sifat-sifat terpuji. Atau sifat-sifat kehambaan. Ini sifat-sifat mazmumah. Ini ada pada diri kita ini. Baik. Yang lebih besar, nak dicerita di sini, sifat-sifat ni, kesempurnaan ni yang kita akan khianati. Sebab sebagai contoh, Allah berikan sifat kepada manusia ini khalifah yang memegang seluruh sifat yang bermaksud. Contoh, ketika Allah memiliki sifat maha kuat. Yang maha kuat. Bila sebut yang maha kuat, maka Al-Qawi. Sebut begini tuan-tuan, ada alif lam ma'rifah ni, ada merujuk, ada rujukan dia. Tetapi kalau kita lihat, pada manusia, kuat ini ada diterjemahkan pada manusia. Ini kalau letak pada makhluk ada. Dan makhluk yang memegang atau yang memperkenalkan. Sebab binatang tak pernah lagi perkenalkan kuat. Yang memperkenalkan kuat makhluk bernama manusia. Yang boleh bercakap. Baik. Maka di sini, nak bagi tahunya tuan-tuan. Bila manusia ni boleh bercakap, siapa yang bagi tahu kuat? Manusia lah. Kucing tak bagi tahu. Walaupun ada sabun kuat harimau. Yang letak kuat harimau. Kuat harimau tu manusia. Jadi yang menyebabkan sifat-sifat itu mula disebut-sebut kerana manusia sebut.
Sifat kasih sayang manusia. Sifat kuat manusia. Manusia yang sebut. Bermakna ketika asal sifat ni pemiliknya ada yang maha, lalu Allah campakkan sifatnya itu pada makhluk yang bernama manusia, yang menjadi ketua kepada sifat itu. Itu panggil khalifah. Dia menjadi ketua yang akan mengungguli sifat ini, yang akan menterjemahkan sifat itu kepada berupa banyak bentuk yang perlu diterjemahkan. Sebagai contoh, bangunan kuat, kerusi kuat, tiang yang kuat. Ini semua manusia punya kerja. Dan malaikat tak boleh bawa sifat ini. Malaikat tidak boleh bawa sifat kuat itu. Tetapi, nak bagi tahu kenapa gunung tak boleh terima amanah ini, tuan-tuan. Kerana nanti bila diberikan kehidupan kepada gunung, sikit lagi yang kuat bukan gunung. Yang kuat bukan Allah, yang kuat itu gunung. Hati-hati. Sekarang hari ini cuba tengok. Betapa ramai yang mengkhianati amanah masa. Allah bagi contoh. Tuan-tuan, ni saya ambil contoh. Sebab dalam bab masa ni, atau nyawa ni tuan-tuan, dia ada satu cerita yang kita panggil circle. Kitaran. Baik. Jadi kitaran ni yang ada dua yang besar yang patut. Pertama, iman. Sebab tu Nabi suruh jadidu imanakum. Perbaruilah iman kamu. Sebab dia ada kitaran dia. Ada masa nanti dia mula goyang, mula hilang. Wa na'udzubillah min zalik. Dan iman, kemudian kitaran amal. Sebab tu amal ada kitaran, tuan-tuan. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ni solat. 5 kali. Iman pun ada kitaran. Daripada umur kata 9 tahun atau 12 tahun, dia mula akil balik. Ada kitaran dia. Iman, dia dipanggil kematangan iman. Ada kitaran dia. Okey. Baik, katalah Allah bagi masa, nyawa ni, Allah bagi umur kita, nyawa kita, katalah 30 tahun. Dalam 30 tahun, ada tak sifat kuat pada kita? Ni saya ambil satu je ni. Satu je kita cerita ni. Nak nampak kan punya, tanpa sedar, kita akan khianat masa itu. Allah bagi 30 tahun sifat kuat ada pada kita. Apa kita tunjukkan kekuatan itu? Apa kita gunakan? Lalu, ada golongan yang gunakan untuk iman dan amal. Ada golongan untuk guna, dipanggil kufur. Apa maksud kufur? Dia adik-beradik kapi, tuan-tuan. Apa dia? Syukur. Dia tidak kembalikan kuat itu dengan taat. Ini amal. Malah dia mengaku kuat, tuan-tuan. Dia mengaku kuat. Kuat ini dizahirkan dengan tunjuk kuat. Ini katanya, ini gunung. Lama-lama 30 tahun hidup, tuan-tuan. Dalam sekali aku kuat. Ni kata ni khianat ni. Allah bagi kuat. Kita nampak kuat itu pada jawatan. Nampak kuat itu pada kedudukan. Kita nampak kuat itu pada kewangan. Kita nampak kuat itu pada pengaruh. Tapi kita nampak kuat itu datang hanya sebagai amanah. Allah bagi kuat, tuan-tuan. Jadi kita buang masa. Kita buang masa kita sepanjang hidup kuat digunakan untuk mengukuhkan jawatan, mengukuhkan kedudukan, mengukuhkan kewangan, mengukuhkan pengaruh agar kuat. Lalu kita pun tanpa sedar menunjuk kuat dengan elemen-elemen keduniaan yang asalnya tak ada pun. Masa 30 tahun diberikan, maka kuat itu ditunjukkan kepada perkara-perkara ini. Nampak? Bukan nak ditunjukkan kembali kepada ketaatan. Ini mau kuat. Kalau sayang, tuan-tuan, aku sayang. Okay, bunyi macam apa masalah? Ustaz, aku sayang. Betul lah, sayang tu daripada saya. Okey, tak ada masalah. Masalahnya sekarang,
30 tahun, saya ambillah 30 tahun juga. Aku sayang ini diterjemahkan dalam rumah tangga. Betul tidak? Aku sayang kamu jemaah. Lalu kahwin. Aku sayang kamu jemaah. Lepas tu kahwin. Betul tidak? Jemaah pula. Jemaah. Jemaah. Tengok. Maka aku sayang jemaah. Apa berlaku? Kahwin. Nikah. Baik, sepanjang 30 tahun si Leman berkahwin dengan si Jemah, apakah yang si Leman dan Jemah buat? Si Leman dan si Jemah, dia menunjukkan kasih sayangnya, mengukuhkan kasih sayangnya. Dengan apa? Dengan belayan. Dengan apa? Dengan makanan. Dengan apa? Dengan minuman. Dengan apa? Dengan kebendaan. Dengan apa? Dengan kesetiaan. Tuan-tuan, jadi si Leman memperkenalkan siapa? Memperkenalkan, akulah sayang. Si Jemah pun cakap, akulah sayang. Itu pergi pada keimanan, tuan-tuan. 30 tahun kahwin, masing-masing sibuk nak menunjukkan akulah yang terror berkasih sayang. Sebab itulah akhirnya ada orang kata buang masa je aku layan kau. Buang masa selama hari ni aku usaha jaga makan minum kau. Kau tak hargai aku. Selama ni aku setia dengan kau. Kau khianati aku. Dia mula. Sebab rupanya si Jemah dengan si Leman menterjemahkan aku sayang ini, dia tidak terjemah dengan menzahirkan kasih sayang Allah dengan niat untuk ketaatan. Rupanya nak rasakan aku yang sayang. Bukan nak rasa Allah yang sayang. Bukan nak rasa Allah yang kuat. Sebab itu kita yang mengaji tentang sifat. Tuan-tuan, sifat ini saya nak bagi tahu. Dalam bab iman, mengimani sifat Allah. Sifat kekuasaan Allah. Ini satu tuntutan yang besar, tuan-tuan. Kalaulah sepanjang hidup kita 30 tahun, anda berbahagi sifat ni dengan Allah, agak-agak apa jadi, tuan? Masa yang diadakan itu dikhianati cukup-cukup. Sebab tu datang Aidul Adha. Sembelih balik sifat keakuan, nafsu tu. Ramai hari ini tanpa sedar menggunakan, malah dipanggil apa? Overclaim. Allah bagi masa, Allah bagi sayang, Allah bagi kuat, Allah bagi rezeki, Allah bagi pandai, Allah bagi, itulah amanah. Bukannya anak semata-mata, bukan isteri semata-mata, bukan suami semata-mata. Jadi kalau kata contoh, Allah bagi kuat. Jadi amanah kuat, tolong jaga amanah ni dengan amal. Amal apa? Amal soleh. Bermula amal soleh dengan apa? Iman. Meyakini yang kuat itu Allah. Lalu aku bagi kamu jawatan. Maka gunakan jawatan untuk amalan. Untuk amal lah balik. Dapatkan redha Allah melalui jawatan itu. Bukan nak bagi tahu aku kuat. Kamu kenal aku siapa? Kamu tahu aku siapa? Kita faham bab ni, tak ke mana jawatan, tak ke mana jawatan. Lain sekali jawatan juga yang kita pilih. Sama konsepnya dengan sayang. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab sifat ni, Iblis akan godam sifat ni habis-habisan. Sebab bila sifat ini anda salah guna, anda akan salah amal. Simple. Anda tak faham kuat itu menyatakan Allah. Maka apa yang berlaku adalah sepanjang hidup anda tunjuk kuat. Kena pakai ada branding sikit. Kereta tu kena ada branded sikit. Baru kita nampak kuat. Kita setakat pakai kereta biasa-biasa mana nampak kuat saya. Hantar kena ada ini sikit. Kita kena
Ada simbol-simbol tertentu, pakai-pakai tertentu, bahawa kita nampak kuat. Tuan-tuan, kuat takkan nampak, tuan-tuan. Yang kita tunjuk ni semua simbol kuat, bukan kuat. Kuat itu sifat yang tersembunyi. Yang hanya zahir, yang nampak hanya Allah. Allah je akan menilai kuat itu nanti. Sebab Allah punya sifat. Kuat sifat Allah, bukan sifat kita. Sayang sifat Allah, bukan sifat kita. Kita ni amanah menzahirkan kasih sayang pada si jemaah. Sayanglah jemaah tu betul-betul. Gunakan si jemaah tu untuk amal soleh kamu. Jadi, Sulaiman ni pun semahu-mahunya menyayangi si jemaah untuk amal soleh. Bukan kerana sayang jemaah semata-mata. Tapi menzahirkan kasih sayang Allah pada si jemaah. Jemaah, abang bawa kasih sayang Allah jemaah. Ambillah kasih sayang Allah ni. Jangan kamu menduakan kasih sayang Allah. Kamu tak apa diduakan. Ingat tu jemaah. Faham tak faham? Kasih sayang Allah ni kamu jangan duakan dengan diri kamu. Cukuplah Allah hanya yang menyayangi kamu jemaah. Ingat ni jemaah pesan abang. Boy, betul. Ni tak jemaah dulu pesan kat Sulaiman. Bang, jangan duakan kasih sayang saya. Setakat kalau nak duakan si jemaah ni tuan-tuan, bukan 2, 10 kita buat dia. Dengan kerja kita, dengan mak, dengan ayah, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Macam-macam. Kadang-kadang jemaah ni dapat suku-suku je masa. Mana Sulaiman? JKK. Mana Sulaiman? Meeting. Mana Sulaiman? Allah. Sibuk. Tuan-tuan, ini nampak mudah sifat ni. Kalau suruh kupas, terbarai. Minta maaf cakap. Kadang-kadang, tak apa Ustaz, zikir je lah, Rahman Rahim, okey lah tu. Saya mengaji yang lain-lain Ustaz, bab sifat ni. Saya tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, kenapa si jemaah masih ada cemburu? Si jemaah masih ada iri dan dengki? Dan saya nak bagi tahu dalam bab sayang ni, iblis antara makhluk Allah yang tidak pernah menyayangi. Dia hanya tahu membenci saja. Sebab itu dalam rumah tangga, antara perkara yang dia akan godam, itu adalah mewujudkan kebencian dalam rumah tangga. Iblis sangat suka godam rumah tangga. Sebab tu ramai ambil mudah rumah tangga. Buat cerita je diam. Memang kita boleh tunjuk amal kuat dengan Al-Quran. Kita boleh tunjuk amal kuat dengan zikir. Kita boleh tunjuk amal kuat dengan datang majlis ilmu. Duduk, nampak warak, nampak. Tapi mari tang isteri, tumbang. Sebab iblis meletakkan siapa yang boleh buat isteri dia membenci suami dia. Suami membenci isteri dia. Iblis mengatakan, inilah yang paling dekat dengan aku. Syaitan yang paling dekat dengan iblis. Syaitan yang berjaya menaburkan kebencian sesama pasangan. Tak kisahlah silaturahim adik-beradik, yang paling tinggi keluarga, saudara mara, ataupun dengan suami isteri. Apa yang paling benci? Itulah dimasukkan isu internasional, kahwin lagi. Maka bila isu kahwin lagi ni tuan-tuan, wujud sebenarnya Allah nak uji dia. Allah uji dia tuan-tuan, bukannya semua jadi pun. Saya ada data tuan-tuan, data orang kahwin lagi ni, betul Piramli kata, jarang-jarang, kadang-kadang. Tapi yang bergaduh pasal kahwin lagi, hampir majoriti gaduh. Majoriti gaduh. Nak tanya 10, 11 gaduh kahwin lagi. Suami kahwin ni tak? Tak pun. Gaduh tetap gaduh. Mana boleh tak gaduh, katanya. Kita kena gaduh. Syekh, macam mana isteri anak hantar? Tak ada anak bab ni. Tak apalah, kita tak apa Syekh. Kita bagi bab lain lah. Bab ni perempuan sensitif. Dia tak tahu iblis is watching. Bagus. Kau try kacau. Tuan-tuan, 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, sifat kasih sayang itu tak wujud. Kenapa? Kerana sifat membenci bersiap sedia untuk dikeluarkan. Jadi yang dia buat selama ni apa? Bukan tunjuk kasih sayang, menunjuk-nunjuk sayang. Itu je lah. Bukan ada sifat kasih sayang pun. Tak percaya, try tengok. Sebab tu ujian datang bertubi-tubi. Ujian duit, ujian susah, ujian senang, ujian orang ketiga, orang keempat. Macam-macam perangai keluar tuan. Gagal dia membawa sifat kasih sayang. Ingat sayang benar dengan suami. Rupanya, tak sayang. Ingat sayang betul dengan isteri. Rupanya, tak. Sebab tu maksudnya apa? Maksudnya, amanah Allah Ta'ala bagi kita kena mengimani sayang itu sifat Allah. Wajib menyayangi yang halal. Wajib sayang isteri itu betul-betul. Mana boleh main-main sayang.
Sayang suami betul-betul. Mana boleh main-main sayang? Ingat sayang ni main-main ni tuan. Ingat sayang ni main soal-soal ke? Abang sayang saya. Buktikan. Allah, nak buktikan apa? Tapi biasanya tak bukti pun. Mengaku ramai. Bukti tidak. Mengaku kuat ramai. Mengaku sayang ramai. Sebab tu gunung tak larat tuan-tuan. Gunung takut nak terima sifat ini. Sebab apa? Sebab bimbang-bimbang. Bimbang-bimbang. Gunung mengaku kuat tuan-tuan. Dengan kejadian yang besar. Kita kejadian kecil pun dah jalan macam ni jalan. Kalau kecil gunung tengok macam tu. Gunung Everest langsung tak nampak manusia. Jalan atas muka bumi macam ni Sifat kuat siapa kita pakai tu? Bau badan fit sikit dah jalan. Kepak dada. Sebut juga Allah yang kuat. Allah kuat share. Tapi pantang. Pantang katanya. Allah yang sayang. Tapi masih menunjuk-nunjuk lagi. Ini dia. Ini yang berlaku. Menunjuk-nunjuk. Mengaku-ngaku, menunjuk-nunjuk. Ini mengkhianati masa. Nampak? Sayang betul-betul suami perlu lakukan apa Ustaz? Sayang betul-betul suami lakukan apa yang Allah suruh. Kalau suami itu suruh jahat, jangan buatlah. Puanalillah. Apa yang Allah suruh? Buat. Suruh apa Ustaz? Semualah. Buat baik. Cakap baik-baik. Suami saya jahat, suami jahat. Kamu jangan jahat. Ustaz, suami saya tampar saya. Saya siku dia Ustaz. 2x5. Ustaz, suami saya tampar saya. Pergilah buat laporan. Apa masalah? Tunggu apa lagi? Malu lah Ustaz. Malu bendanya. Apa sahaja keadaan yang berlaku, jangan lari daripada amanah. Kalau sayang, sayanglah. Kita sayanglah dia. Kerana Allah. Yang dia buat tu tetap salah. Salah tetap salah. Buatlah report. Apa masalah? Nak sampai hilang kasih sayang, sampai membenci, kerat-kerat, sampai apa? Kita kadang tak tahu nak terjemahkan, nak buat apa Ustaz? Nampak tak? Soalan ni akan keluar tuan-tuan, jangan terkejut. Sebab kita tak tahu bahawa kita ingat sayang ni kena dengan lelaki yang baik, baru boleh sayang. Kalau macam tu saya rasa kita tak Islam sampai hari ni. Nabi tengok tuan-tuan dengan kasih sayang. Nabi tengok dengan kasih sayang. Nabi tahu Allah sayang semua hamba dia. Maka antara sayang adalah mengajak kembali kepada Allah. Tu dia. Ajak manusia ke jalan Allah. Sayang suami. Ajak suami ke jalan Allah. Tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh ajak, boleh jalan. Habis cerita. Dah ajak tak mau, apa yang boleh jalan? Kamu itulah jalan, buat jalan ketaatan. Jalanlah buat solat macam biasa, mengaji macam biasa. Buat amalan, serve dia elok-elok. Masalahnya Ustaz, dia tu tak layan saya. Sebab tu saya kata tadi, hidup bukan nak menunjuk sayang. Hidup adalah nak membuktikan sayang itu dari Allah. Orang yang betul-betul sayang dari Allah, dia buat saja amalan itu. Nampak? Tak macam mana sampai ada suami yang cakap dah benci isteri sedangkan dah berkahwin berbelas-belas tahun. Itulah tadi. Menunjukkan apa? Tak ada kasih sayang lah. Saya nak bagi tahu. Senang cerita beginilah. Suami, ni. Nampak tak? Nampak isu suami isteri ni tuan? Jangan main-main isu suami isteri ni. Isu suami isteri ni, iblis yang ada ni. Iblis kat atas ni. Jangan main. Jangan saya kahwin. Tak mau dengar lah Ustaz. Ini isu suami isteri ni. Saya dah tahu nak beramal. Beramal apa kalau yang amalan utama Rahman Rahim ni tak selesai? Beramal apa tuan-tuan? Saya nak cakap. Beramal apa kalau bab hati ni, jiwa ni tak selesai? Bukankah suami isteri ni penyatuan jiwa? Okey, sekarang ni Ustaz, isteri saya masalah. Nampak? Suami nampak isteri. Sekarang ni Ustaz, isteri saya masalah. Okey. Suami nampak isteri nampak suami saya masalah, isteri nampak masalah. Masing-masing tengok luar. Soal. Adakah tengok
jiwa tu bagaimana? Saya nak bagi tahu, setiap isteri, setiap suami itu diberikan sifat yang sempurna. Kasih sayang ni dah ada pada isteri. Sebelum ada suami tau. Ni kena ngaji ni. Kasih sayang ini dah ada pada suami sebelum ada isteri. Jadi dua sayang ni dipertemukan. Isteri punya sayang, suami punya sayang bertemukan. Jadilah sayang menyayang. Faham? Soalan, sayang ni tanggungjawab siapa? Suami ke isteri? Datang dari isteri kan? Isteri bawa kan sayang ni? Suami bawa kan sayang ni? Soalan, kalau kata suami kata, aku dah benci isteri, maksud sayang dia bubuh mana? Di mana tanggungjawab sayang dia? Dah isteri tak layan, dah isteri dah macam-macam. Soalan ni sekarang, adakah kasih sayang ini yang mana dizahirkan itu untuk tunggu isteri, untuk tunggu makhluk, ataupun kasih sayang ini Allah beri kepada suami, beri kepada isteri untuk taat kepada Allah? Soalan itu. Allah bagi sayang kepada isteri. Tuan-tuan, rujuk surah Ar-Rum ayat 21. Ni je bukan main-main ni. Bab ni tuan-tuan jangan. Bab ni bab besar. Ini yang datang khianat nanti. Lalas sekali dah suami benci, isteri benci. Soalan ni tuan-tuan, nak tanya. Sayang ni Allah dah bagi siap-siap tau. Bermaksud, isteri tak suburkan kasih sayang sendiri, suami tak suburkan kasih sayang sendiri. Nak suburkan kasih sayang? Soalan. Dengan apa Ustaz? Mula tertanya-tanya. Allah. Melengkapi ni, maksud lengkap melengkapi, jangan tengok makhluk lagi ni. Kadang-kadang, kalau suami benci isteri sayang suami bukan itu masuk melengkapi. Melengkapi ni bukan bermaksud kita boleh menerima, dia salah, kita buruk, sama-sama lah. Engkau buruk, aku salah, kita sama-sama. Bukan masuk. Melengkapi ni sepatutnya meletakkan kekuasaan Allah, biar sempurna. Sekarang nak bagi tahu, masing-masing ada tanggungjawab kasih sayang yang mesti dibuat. Ini pertama kena tauhid. Kena la ilaha illallah tuan-tuan. La ilaha illallah. Tiada ada sayang pada jemaah, sayang ada pada Allah. Ini kena nafi isbat ni. Si isteri, Allah bagi sayang, cepat-cepat letak balik la ilaha illallah. Bukan tunggu kecewa tuan-tuan. Kena kunci dengan kalimah tauhid. Ni lam nafi. Ilah ni kembali kepada hanya Allah. Illallah ini kembali kepada sifat-sifat itu. Sayang hanya ada pada Allah, tidak ada pada aku, tidak ada pada jemaah. Titik. Kalau sayang ada pada Allah, pertama sekali, apa nak buat? Jaga solat. Jaga solat ni. Masing-masing ada tanggungjawab kasih sayang. Bukan sekadar suap mulut. Bagi air, bagi itu, bagi kopi, campur, bagi ini samalah. Apa beza kita dengan Romeo and Juliet? Apa beza kita kalau sibuk kasih sayang itu kita tumpu kepada perbuatan? Nampak tuan-tuan? Ini iblis cukup suka ni. Masing-masing pertama sekali dia akan buat cross. Dia akan cross tuan-tuan. Dia cross ini. Sayang pada suami engkau. Si isteri. Tengok suami. Gatal tu, jantan tak guna. Tahu, lelaki ni memang gatal. Lelaki memang tak cukup seorang. Aku dah kata dah, dia memang tak sayang kau. Setan pop cakap. Aku dah bagi tahu dah, lain kali jangan kahwin. Dia duduk, dia bubuh api aku, kau tengok. Dia asyik main handphone dia tu, nampak. Kata. Dia memang jantan tak guna. Dia bisik, geram. Betul lah. Kau tengok. Dia kata. Si suami pula, kau tengok bini kau tu. Bini dah tak bagi isteri, kau tengok. Dia bukan nak senyum kat kau tu. Dia tak sayang kau tu. Sayang tu ada pada dia. Kau tengok. Dia tu nampak.
Akhirnya berlaku kepincangan. Mulalah dah benci. Kahwin belah-belah tahun. Bangunkan tuan-tuan. Ni solat tu silah. Penghubung. Solat tu kerana iman. Kerana Allah. Bukan kerana Allahu Akbar, Allah Akbar. Dah solat, dah azan. Bang. Jom solat, jom solat. Bila kita la ilaha illallah, lepas tu solat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Apa? Pertama rukun apa? Solat kan? Nama pun bila berkahwin mendirikan masjid. Sujud pada Allah. Pastikan masing-masing jaga. Bagi ketaatan yang sebenar. Ini kahwin-kahwin dia dah payah nak jejak masjid dah. Tunggu dah tak ada apa pun dah jejak masjid. Lagi hari pertama kau kahwin. Hari. Bulan pertama, bulan kedua, pergi mana? Sibuk honeymoon, moon mana pergi? Ini yang berlaku. Sebab tu bila nak betulkan balik kitaran itu, ini yang sakit tuan-tuan. Sebab kita punya sayang tu dah jauh pergi, tak ke mana-mana pergi dah. Terkeluar-keluar dah. Dia tak pergi kepada kitaran yang betul. Dia terkeluar. Keluar pada landasan dia. Bila keluar pada landasan, nak balik kepada ketaatan yang sebenar. Itulah dipanggil nanti ada kesakitan. Masing-masing berubah kena. Patut masing-masing sedar. Tengok balik. Bukan kata salah menyalah. Kalau tidak kerana Allah yang menyatukan dua jiwa ni, tak bersatu kita. Jadi kerana kasih sayang Allah. Bukan kasih sayang kita. Ingat setakat dia kata dalam satu hadis mafhum hadis, Iblis ni dia akan buat perjumpaan tuan-tuan. Di laut tu ada singgasana Iblis. Dia akan dengar syaitan-syaitan buat kerja. Setakat bagi rasuah, setakat tak buat amalan suruhan. Dia kata ni kerja kecil. Sekali ada satu syaitan tu bagi tahu, aku berjaya memporak-perandakan rumah tangga, mencerai-beraikan mereka. Iblis kata, inilah baru kerja katanya. Sebab apa? Ingat, kerja iblis adalah nak menaburkan benci. Anda sujud tapi tak ada kasih sayang. Anda sujud pada siapa? Sebab tu tak boleh kata aku dah tak ada kasih sayang. Apa maksud tak ada kasih sayang tu? Ini yang kena jawab. Mana boleh tak ada kasih sayang? Mana boleh tak ada rezeki? Mana boleh tak ada kuat? Patutnya aku ada kasih sayang tapi aku tak taat. Habis cerita. Patutnya suami pun. Ya Allah, aku tak taat. Patutlah Allah halang kasih sayang itu untuk menyayangi isteri. Sebab kita tidak taat kepada Allah. Ya Allah, apa benda yang menghalang? Kan bila terhalang amal, itu bermaksud dosa kan? Macam sekarang, Allah halang kita nak pergi masjid. Terhalang kita. Ada dosa kita? Mesti ada. Antara bala musibah yang besar terhalang kita untuk beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Terhalang kita nak belai isteri kita, terhalang nak belai kenapa? Kerana menebal sifat keakuan. Dari dulu lagi kita dah suburkan keakuan. Ni kerja iblis tuan-tuan. Ni mengkhianat. Masa yang ada tu tadi, nampak soalan tadi. Berbelas tahun kahwin. Lalas sekali buang masa panggil. Iblis pun kata, syabas. Itulah dari awal kahwin kan. Kata syabas. Akhirnya aku dah ranapkan satu rumah tangga yang berbelas tahun dibina. Akhirnya dia tak ada kasih sayang. Dia solat tu untuk apa? Dia zikir tu untuk apa? Ini yang berlaku tuan-tuan. Ramai orang akan hilang harapan itu setelah dah tak ada kekayaan. Dia tak nampak Allah kaya tu. Buat bisnes tak jadi, Lalu sekali, apa lagi aku nak buat ni? Mula putus harapan. Sepanjang hidup, lalu sekali dia tak boleh terima Allah kaya. Lalu sekali, aku miskin lah, aku tak ada apa lah. Orang Islam ni miskin, tak boleh kaya. Orang kaya ni bukan kita. Kita ni dah miskin ni. Tuan-tuan. Hilang harapan kita untuk kaya itu Allah. Allah boleh kayakan kita bila-bila masa.
hilang harapan kepada Allah bagi rezeki sehingga kita tak berusaha dengan sepenuh hati. Mana dah lah, tengoklah dengan PKP ni. Tahulah, Ustaz. Entahlah, dia dah mula lemah semangat. Sebab apa? Dia tidak melihat ni masa Allah bagi ni untuk apa? Untuk kembalikan. Untuk terjemahkan iman dan amal ni patutnya. Terjemahkan balik, meyakini sifat kekuasaan Allah. Kalau yakin Allah bagi rezeki, beramallah tak henti. Kalau yakin yang bagi rezeki tu Allah, beramallah tanpa henti. Jangan lewat solat. Rezeki Allah bagi. Apa reason kita? Duduk rumah tuan-tuan. Duduk rumah pun solat lambat lagi. Apa alasan kita lagi? Oh ni nak bagi ni tuan. Ni bagi juga ingatkan saya ni. Apa lagi nak buat? Kalau yakin Allah tu bagi rezeki, kenapa amal masih berkira-kira? Solat masih lambat-lambat. Kenapa? Lepas tu pula bila bekerja, berniaga, lemah dia apa ni? Macam tak masuk. Ya. Tak tahulah. Buang masa. Kalau itu sifat tu ada buang masa dia buat kerja. Tuan. Anda tak buat kerja dengan semangat. Macam mana nak semangat Ustaz? Apa kamu tak ada? Nak tunggu ada baru semangat. Nak tunggu masuk sale besar-besar baru nak semangat. Nak kena view ribu-ribu baru nak semangat. Ceramah berapa orang ni? Ceramah kata. Berapa orang ni? Surah ke masjid? Saya pernah ditanya oleh, ini cerita-cerita lah tuan-tuan. Saya tanya, Ji, panjang pengalaman Ji. Macam mana buat ceramah ni? Ustaz macam-macam jenis. Kata. Ada tu Ustaz tanya, berapa orang? Ramai ke sikit? Kalau ramai baru kita semangat nak ceramah. Kalau sikit tak payah. Nampak macam betul. Nampak macam nak muliakan ilmu. Tapi satu sudut, semangat kita duduk kat ramai orang ke atau dekat. Apa yang kita nak sampaikan? Kalau kita sampaikan benda yang benar-benar besar, benar-benar penting, kat seorang pun kita akan sampai sungguh-sungguh tuan-tuan. Ini bukan main-main cerita. Ini dia. Dah tunggu solat, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ini maksudnya, inilah masa yang kita kena lakukan. Nyawa yang kita ada, pertama kita kena menggunakan nyawa kita sepenuh-penuhnya kita nak yakin kepada Allah. Tanpa prejudis. Allah buat kita sekarang dengan contoh keadaan tak menentu, tapi kita masih boleh bertahan. Siapa yang bagi tahan? Allah. Jawab tuan-tuan. Kemudian, jangan lagi berkira-kira dengan amal. Ini saya rangkumkan. Sebab tu dalam bab waktu ni tuan-tuan, kesimpulannya, besok kita ada kuliah pukul 10. Jemput adik besok pengurusan risiko. Masih lagi saya nak kaitkan juga. Ada orang nak selesaikan masalah, nak keluar pada musibah, tapi buang masa. Allah Akbar. Tak jadi tuan-tuan. Ada orang masih nampak masa benda. Boleh kahwin lagi ni, contoh. Ada orang tu dah kahwin 2. Dia suruh tambah lagi. Tak boleh 2 ni pun tak cukup masa. Masa tu ada pada 2 isteri ke? Masa tu pada mana? 2 ataupun seorang. Seorang ni pun tak cukup masa. Dah masa ni duduk kat isteri ke? Sampai tak cukup masa tu? Masa bubuh mana? Nampak. Lepas tu masa bukan bubuh pada korang. Jangan bubuh pada orang. Ikut masa dia pula. Bang. Oh saya bang. Bang. Ikut dia pula. Ni nak solat ni. Bang. Jom bang pergi beli barang. Nak solat. Dia ajaknya beli barang. Contoh. Sekarang ada PKP payah sikit kan. Malam kita maghrib isyak. Time itulah nak pergi tom yam. Macam tak ada masa lain nak pergi tom yam. Nampak. Dulu-dulunya cerita. Masa bubuh kat orang. Ya Allah. Patut masa bubuh dekat apa? Ni kata Imam Ibnu Athaillah. Askandari. Rahimahullah ta'ala. Masa ini dipecah pada hak waktu. Hak dalam waktu. Jangan bubuh kat orang tuan-tuan. Jangan ikut orang. Sebab masa bukan ada pada orang. Habis itu Ustaz, ikut apa? Ikut hak dia. Hak pada waktu. Contoh, hak dalam waktu, kata Imam Ibnu Athaillah Askandari Ta'ala, ini tertakluk kepada
amalan yang khusus. Amalan khusus. Sebagai contoh, dalam waktu apa? Waktu siang. Dalam waktu siang ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni malam lah. Dalam waktu malam ada solat. Dalam waktu siang ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tolong tunaikan hak dalam waktu itu. Dan kata beliau, hak dalam waktu ini boleh diganti kalau terlepas. Okey, contoh apa lagi? Puasa, hak dalam waktu apa? Ada waktu-waktu tertentu. Contoh waktu Ramadan, wajib puasa. Adalah waktu mana? Isnin, Khamis. Contoh lagi, Yaumul Abyad, hari putih. 13, 14, 15. Dia susunan dia daripada yang wajib, sunat harus. Hak waktu apa? Zakat. Ada waktu dia, cukup haul dia, maka waktu sampai zakat. Dalam waktu tu ada apa lagi? Kalau solat sunat, ada solat sunat. Dalam waktu itu ada waktu duha. Okey, solat duha 2 rakaat. Dalam waktu apa? Waktu malam. Waktu malam ada qiyamul lail. Ada tahajud. Dia dua beza ni Qiyamul lail, tahajud, dua benda beza. Tahajud itu solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Qiyamul lail, ini kena tidur dulu, bangun. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau qiyamul lail, bangunkan malam. Macam contoh sekarang ni, kita qiyamul lail lah ni. Bangunkan malam, malam ada majlis ilmu. Setiap malam dah set dah waktu malam majlis ilmu. Tu dia. Ini amanah yang besar, tuan-tuan. Kalau ada hak dalam waktu ni berlalu, maka ada peluang nak ganti. Tapi dalam hak waktu, ini kalau berlalu, kata beliau, tak ada ganti. Ini kita boleh rujuk 5 sebelum 5. Ni baru masuk 5 sebelum 5. Hak waktu muda. Hak waktu sihat. Hak waktu lapang. Ni semua yang nikmat-nikmat dulu. Hak waktu kaya. Ni Allah bagi kaya ni, sifat-sifat kaya ni. Hak waktu hidup. Ni semuanya benda-benda betul bagus bunyi. Muda, sihat, lapang, kaya, hidup. Tuan-tuan, berlalu je waktu muda, jumpa waktu tua, hak waktu tua, istighfar time waktu muda. Itulah surah Al-Ahqaf ayat 16 tu. Umur 40 tu, dua benda kena buat: istighfar, syukur. Istighfar banyak-banyak, syukur banyak-banyak. Renung-renung waktu muda apa buat. Itu je. Yang orang muda ada hak mudanya. Yang tengah muda, Ustaz, muda ni kategori umur berapa? Kita tanyalah JPN, habis cerita. Berubah-ubah waktu muda itu. Waktu sihat, ini waktu semua orang ada. Waktu datang sakit, tak berlalu lagi. Sekarang contoh, COVID. Nak tunggu sihat sepenuhnya. Sekarang ni waktu sakit sebenarnya. Renung-renunglah waktu sihat buat apa? Buat maksiat, Ustaz. Nasib. Kalau sekiranya seka sihat datang balik, dan lah. Kalau tak, habis. Tak ada ganti. Waktu lapang, sempit. Sempit. Allah sempit dah sekarang ni. Semua orang Allah bagi waktu lapang. Semua orang. Tak ada istilah sempit. Ada mula waktu lapang. Lapang apa? Tarik nafas. Dan lah tarik nafas. Lepas tu lapang dia lupa. Tengah sempit, renung banyak-banyak. Waktu kaya, hati lapang. Ini lapang keadaan. Waktu kaya ni, hati. Sebelum ada duit, kan tak fikir duit. Tu kaya dah tu sebenarnya. Bila dah ada duit, mula hati sempit. Allah, sempit pula hati aku ni. Dulu tengah tak ada duit, lapang ni hati. Ingatkan bila ada duit, lapang lagi hati. Sempit hati. Bila Allah bagi miskin, tuan-tuan. Miskin apa? Miskin harta. Dah nak sangat kaya tadi dengan harta, Allah bagi. Hidup, lepas mati tak ada dah. Lepas mati tak ada nak renung dah. Dah mati. Jadi sebelum mati, renunglah. Tu renung-renung kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla anta tuhasabu.
Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Time hidup ni, fikirkan mati. Hati itu hidup bila ingat mati. Hati itu mati bila ingat hidup. Bila hati itu hidup, akal pun cerdas, cerdik. Kata Nabi SAW, Al-Qayyis mandana nafsah amila ba'dal maut. Al-Qayyis, orang yang bijak, adalah orang yang persiapkan amalan dia selepas mati. Ini hidup renung. Hidup mati bukan kira sakit, bukan kira tua, bukan kira muda. Jadi jangan duduk pada tua muda, duduk pada hidup mati. Habis cerita. Sekarang kalau duduk pada tua muda, yang muda pun masih rasa, yang tua pun masih rasa nak muda, yang muda apatah lagi. Dia ingat masa banyak lagi. Soalnya, setiap orang, dia ada limitation time dia sendiri. Tak tahu kita punya kitaran. Contoh macam saya tak tahu. Setiap orang dia ada menghampiri garisan penamat. Kita tak tahu berapa timing kita kat sini, kita tak tahu. Silat lagi bulan rupanya tinggal sehari. Ada orang tinggal sebulan. Ada orang tinggal 2 tahun. Ikutlah masing-masing punya timing. Kita tak tahu. Kalau bagi tahu rasanya antara rahmat yang Allah bagi adalah Allah tak bagi tahu mati bila. Even orang kata ustaz yang tali gantung tu ustaz, bukan dia dah tahu dia dah mati. Dia tak tahu detik jam berapa dia mati. Tak ada tahu. Jadi sempatlah dia untuk berfikir tentang taubat. Alah Allah bagi tahu mati, rasa tak sempat, rasa tak tahulah apa jadi yang kita nak buat. Sebab tu itu atas rahmat Allah. Kita kena syukur. Allah tak bagi tahu mati bila. Bersyukur tu. Kalau Allah bagi tahu mati tahu bila, ya Allah tak tahulah. Rasa tak tahu buat apa. Katalah 20 tahun lagi mati. Walaupun kita tahu mati 20 tahun lagi, tapi kita dah mula. Sekejap-sekejap tengok. 2 tahun. Lagi makin dekat, lagi rasa tak hidup lah. Jadi Allah sembunyikan mati. Itu adalah rahmat besar. Rahmat yang besar Allah sembunyikan mati. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka begitulah kalau kita lihat bagaimana khianati masa itu bila kita tidak meletakkan hak waktu pada waktunya dan kita pergi kepada perkara yang batil. Sebagai contoh tadi, kita tidak sepenuh jiwa. Jadi bermaksud kembalikan balik sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kalau Allah uji macam tadi ada suami dah benci isteri dia, jangan cepat-cepat tengok perangai isteri. Walaupun betul ada perbuatan isteri yang boleh mendatangkan kebencian. Betul, tak nafikan. Tapi kena renung, kenapa Allah izinkan isteri itu buat benda yang dibenci? Renung balik. Macam suami, kenapa ustaz suami ada perangai benci yang dia buat atas saya ni? Renunglah, tengok balik. Kita bukan nak menyokong perbuatan jahat dia. Tidak sesekali. Tapi kita nak renung, kenapa Allah izinkan dia buat benci ke atas aku ni? Renung, ya Allah, aku nampak sayang pada dia. Aku nampak sayang pada suami. Sekali Allah twist sikit je, dah mula benci kepada kita. Bermaksud apa? Sayang ada pada suami ke? Tak ada. Patutnya kita dah belajar dah. Sayang tak ada pada suami. Sebab dulu sayang, sekarang melayang. Kesimpulan, sayang tak ada pada suami, sayang ada pada Allah. Kata sayang pada isteri, nampak isteri tu baik dia. Sebab tu tak boleh pakai kalau isteri seorang nak bagi ganjaran, bagi tip, belum tentu. Sebab isteri seorang nampak baik dia, nampak elok dia. Inilah cara saya tip nak menyuburkan kasih sayang. Ini cara saya menyayangi isteri saya. Jangan, tu satu baru. Patutnya biar yang 4 bercakap. Dan 4 pula yang okey, bukan yang 4 yang huru-hara. Yang 4 yang okey, betul-betul sayang kerana Allah. Biar dia yang bercakap. Sebab ada orang kadang-kadang dia buat satu statement, seorang isteri, inilah cara dia isteri menyayangi seorang isteri. Macam itu cara dia. Dia confident, dia nampakkan sayang itu pada perbuatan, sayang itu pada perkara-perkara kebendaan, dan digunakanlah inilah Allah suruh. Sedangkan isteri itu belum lagi teruji kasih sayang dia. Betul ke isteri itu ada kasih sayang? Itu yang kita tak tahu tu. Itu Allah je tahu. Bila mana nanti biar Allah uji perkara yang dia tak suka tetapi dia masih boleh menerima dengan kasih sayang. Dia tengok perangai buruk isteri itu, terima dengan kasih sayang, didik isteri dengan kasih sayang.
Suami pula, dia tengok perangai buruk suami, isteri, didik ataupun bidik maksudnya, nasihat elok-elok, cakap elok-elok kat suami dengan kasih sayang. Rupanya dua-dua tak ada kasih sayang. Sedang elok lah tu. Ambil kepala pakai, hantuk dua-dua sekali. Sedang elok lah. Iblis pun tepuk tangan. Rupanya tak ada kasih sayang dua-dua rumah tangga ni. Aku dah kata dah. Dia borak sesama dia. Aku dah tahu dah. Diorang ni tak ada kasih sayang sebenarnya. Lagi buat-buat sayang macam ni. Tak percaya, kita uji. Uji. Betul tak ada kasih sayang. Tak ada masa, tak ada kasih sayang. Tak ada duit, tak ada kasih sayang. Tak ada perhatian, tak ada kasih sayang. Dia punya nisbah macam tu. Dia tu buat conclusion dia. Jadi sebenarnya memang tak ada kasih sayang pada makhluk pun. Kalaulah dia sedar dari awal. Kalau kasih sayang itu ada pada Allah, maka dia menikmati ketaatan. Menikmati suruhan Allah. Jaga solat, jaga taat, jaga khidmat, jaga selawat, jaga aurat. Semua benda-benda tu dia kena jaga. Maka Allah jaga kasih sayang dia. Ihfazillah yahfazka. Allah jaga. Kalau katalah sayang itu pada seorang ibu, kenapa ada ibu yang bunuh anak? Yang kisah yang anak angkat tu kan? Ada yang anak angkat tu, dia nak balik kepada mak dia, yang bela mak angkat dia. Kan ada kisah dia rendam tu kan? Apa cerita entah? Diam dah. Balik tak sampai berapa hari, direndamnya anak sendiri tuan. Mengatakan ibu ada kasih sayang? Belum. Akhir zaman ni macam-macam perangai kita jumpa, betul tidak? Nak kata anak sayang mak? Jangan. Berapa ramai anak lempar kursi, lempar barang, bunuh pun ada mak sendiri, ayah sendiri. Suami sayang isteri, berapa ramai isu kerat sana kerat sini. Tuan-tuan, sayang bukan daripada makhluk. Allah dah tunjuk satu-satu dah akhir zaman ni. Kalau tak balik juga, tak nampak juga, wallahualam, tak tahulah. Sebab tu pengajian ini membawa kita untuk merenung balik. Ada kaedah perbincangan kita. Bukan senang-senang tiba-tiba nak bebel-bebel begini. Tidak. Kita ada kaedah perbincangan kita. Sebab tu ada yang PM saya, ada WhatsApp saya 2 kali. Sampai saya terlupa. Lepas tu mesej lagi. Nanti saya nak jawab. Seorang suami lelaki mesej. Ustaz macam mana ni? Ustaz saya tanya apa keadaan isteri yang sibuk dengan amalan, dengan solat, dengan tahajud, dengan ni, tapi dia mengabaikan saya. Saya cakap, saya tak terjawab. Saya nampak tau, perbuatan semua buat amal, tapi ada konflik dalaman. Saya tak terjawab lagi. Nanti saya nak jawab ni. 2 kali dia mesej. Cakap, ya Allah, saya tak tahu apa isu yang sedang berlaku dalaman. Tapi ialah, kita boleh tutup masalah sayang dengan perbuatan. Kita boleh alihkan masa tu. Kita sibukkan masa dengan Quran, sibukkan masa dengan Qiyamul Lail, kita sibukkan masa dengan mungkin kuliah ni kan. Kita sibukkan masa dengan ni. Kena pula kuliah pula. Yalah. Ada pula geng-geng pula kan dah buat. ada sahabat-sahabat taman syurga kan. Lega aku. Aku kalau balik rumah jadi taman neraka katanya. Lega lah duduk kat taman syurga ni. Hati-hati. Rupanya Allah tak bukakan dia temu dengan perbincangan-perbincangan apakah isu dia dalaman ini. Ini yang kita kena hayati. Ustaz nanti kongsi jawapan je. Ya, insya-Allah. Memang soalan-soalan tu saya akan kongsikan jawapan. Banyak antara perkongsian-perkongsian saya ni juga kadang-kadang saya kongsikan juga daripada jawapan-jawapan yang saya hadapi. Soalan. Sebagai contoh tempoh hari saya kongsikan bagaimana seorang ibu datang bincang tentang keadaan anak dia yang okey everything. Pengajian okey, agama okey, nampak jadi pendidikan tapi ada Allah uji dengan dalaman isu. Uji tuan-tuan, benda yang tak dijangka. Allahu Akbar. Tapi kita sambut, saya cakap puan dah belajar kan, dah belajar sidik semua. Ya ustaz dah belajar. Sambut dengan kebenaran. Jangan terkejut dengan isu ni. Jangan pelik orang buat baik, orang baik buat jahat. Jangan pelik. Yang pelik bila malaikat buat jahat. Tu pelik. Yang pelik bila iblis buat baik. Itu sangat pelik. Sebab iblis tak akan pernahnya baik. Dalam hidup dia semua jahat. Dia nak jahat kerja dia. Kalau dia buat baik tu mana buat baik. Saya cakap. Jadi terima tu dengan hati yang lapang dulu. Saya cakap.
Baik, ya Ustaz, soalan tadi pun saya nak tahu juga. Ya. Saya bagi. Nanti saya kongsikan dalam pengajian nanti insyaAllah. Jumpa besok pengajian kita. Kita ada pukul 10 besok, kita ada pengajian insyaAllah. Pengurusan risiko. InsyaAllah kita ada pengurusan risiko besok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kalau kita lihat di sini, itulah dia bermaksud dalam kehidupan ni tuan-tuan. Kita kena lihat betapa besarnya impak ataupun kesan tentang masa ini. Rupanya bila kita kupas tentang masa ni tuan-tuan, sebenarnya ada cerita yang lebih besar daripada itu, iaitu amanah. Pada masa tu ada amanah. Amanah masa ni besar. Antara amanah yang paling besar adalah bagaimana nak mempertahankan rasa kehambaan dengan sifat kekuasaan Allah itu. Bagaimana nak rasakan itu. Contoh macam sayang tadi. Allah amanahkan sayang. Tu belakang kita ni ada gunung tuan-tuan. Tengok betapa besar gunung. Gunung boleh terima amanah kan? Tapi gunung angkat. Surrender gunung. Tu atas tu kita tengok langit tuan-tuan. Langit tak bertiang. Itu baru satu. Itu baru atmosfer. Belum lagi 7 lapis ke atas. Pun surrender. Bumi tuan-tuan penuh dengan hasil-hasil bumi. Surrender. Sebab amanah yang berat ni tak nak mengaku sifat tu. Cepat kita nak mengaku. Contoh, ada boleh bercakap sikit dah aku berilmu. Allah. Bawa ada suami romantik sikit, aku sayang. Bawa ada anak pandai sikit, aku pandai. Nak mengaku tu cepat. Kita susah nak mengembalikan kepada Allah. Sepatutnya kita kena belajar untuk kembalikan tuan-tuan. Janganlah sampai terduduk, terhantuk, terceduk, tersungkur, baru kita nak kembalikan semua kepada Allah. Kita bimbang-bimbang, kembali itu tanpa ada erti lagi. Setelah kita lemah, dah tak ada apa-apa lagi, dah kita baru nak kembali. Itu bimbang-bimbang satu punishment, hukuman daripada Allah SWT. Kita tak mahu macam tu. Jadi selagi mana masa ada ni tuan-tuan, kita nak gunakan sebaik-baiknya untuk kita naikkan kembali keyakinan, nak kembali meletakkan masa pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menyempurnakan amanahnya. Cukup berat ni tuan-tuan. Cukup berat amanah ni. Iaitu tak nak mengaku sifat. Cukup berat amanah ni tuan-tuan. Bukan amanah kahwin lagi ya. Orang kata kahwin lagi dia, berat. Bukan amanah yang lain. Amanah sifat ni. Allah adil tuan-tuan. Allah adil. Allah bagi semua mengasai amanah ini. Bukan kata amanah tu biar anak ramai amanah. Isteri ramai amanah. Duit banyak amanah. Tak ada duit pun kena amanah. Tak ada isteri pun kena amanah. Isteri seorang pun kena amanah. Isteri 4 orang pun kena amanah. Amanah tu apa? Yang kita bincangkan. Iaitu masa. Bagaimana kita meletakkan masa kembali kepada empunyanya. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada malam ni. Kita ketemu besok pada jam 10 dalam siri pengurusan risiko dalam kehidupan. InsyaAllah. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, kata-kata, terkurang bicara, terlebih dalam penyampaian mana-mana, terkurang mana-mana. Saya mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku lu qauli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.